Assalamualaikum, kami daripada grup 4 terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri Muhammad Afiq Ikhwan serta 3 rakan saya Muhammad Daniel, Nur Anis serta Azim Fidaus. Di sini kami akan menceritakan serba sedikit tentang ulama Nusantara yang terkenal iaitu Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Kedatangan Syekh Ismail Al-Minangkabawi dari Mekah ke Kerajaan Riau Lingga dan Semenanjung Tanah Melayu pernah diungkapkan dengan panjang lebar oleh Raja Ali Haji dalam karyanya iaitu Tuhfatun Nafis. Menurut ensiklopedia Islam tersebut bahawa Syekh Ismail Al-Minangkabawi lahir pada tahun 1125 Hijrah dan wafat pada tahun 1160 Hijrah. Sanggahan saya adalah sebagai berikut bahawa Syekh Ismail Al-Minangkabawi jauh lebih muda daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani iaitu gurunya. Kelahiran Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ada yang menyebut tahun 1133 Hijrah bersamaan 1720 Masihi. Yang pasti pula, sewaktu masih kanak-kanak, Syekh Ismail Al-Minangkabawi dibawa oleh ayahnya berpindah ke Mekah dan belajar kepada Syekh Osman Ad-Diyamti. Ulama ini hidup dalam tahun 1196 Hijrah bersamaan 1781 hingga 2 Masihi. Oleh sebab Syekh Ismail Al-Minangkabawi adalah murid Syekh Osman Ad-Diyamti, maka tahun kelahirannya dapat kita bandingkan dengan tahun kelahiran beberapa orang murid Syekh Osman Ad-Diyamti yang lain. Seumpama Said Ahmad bin Zaini Dahlan yang lahir tahun 1230 Hijrah bersama 1816 Masihi, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah lahir tahun 1233 Hijrah bersama 1817 Masihi dan lain-lain. Jadi jelaslah bahawa tahun 1125 Hijrah bersama 1713 Masihi yang dinyatakan tahun kelahiran Syekh Ismail Al-Minangkabawi itu adalah ditolak berdasarkan fakta sejarah. Daripada semua karya Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang ditemui, ternyata yang tercatat tahun selesai penulisan hanya sebuah sahaja, iaitu Ar-Rahmatul Habitah fi Zikri Ismi Zati wa Rabitah, yang diselesaikan pada tahun 1269 Hijrah bersama 1852 Masihi. Ini sudah cukup untuk menyanggah kenyataan bahawa Syekh Ismail Al-Minangkabawi wafat pada tahun 1160 Hijrah bersama 1747 Masihi. Bahkan beliau masih hidup hingga tahun 1269 Hijrah bersama 1852 Masihi. Menurut tulisan Syekh Muhammad Mirdad Abu Khair dalam Nashrun Naus wa Zaha bahawa Syekh Ismail Al-Minangkabawi wafat melangkaui tahun 1280 Hijrah bersamaan 1863 Masihi. Seterusnya adalah latar belakang pendidikan Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Sejak kecil, beliau mengikut ayahnya pindah ke Mekah Al-Musharrafah. Beliau kemudian belajar pelbagai ilmu daripada Syekh Osman Ad-Dimyati. Setelah ulama besar itu wafat, Syekh Ismail Minangkabawi belajar pula daripada Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Selain kedua-dua ulama itu, Syekh Ismail Minangkabawi juga belajar daripada ulama-ulama lain dalam Masjidil Haram, Mekah. Dan Syekh Ismail Minangkabawi sempat belajar daripada mufti mazhab Syafi'i ketika itu, iaitu Syekh Muhammad Sa'id bin Ali As-Syafi'i Al-Makki Al-Qudsi yang wafat pada 1260 Hijrah ataupun 1844 bersama 5 Masihi. Ulama dunia Melayu yang menjadi gurunya yang dapat diketahui secara pasti hanyalah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Mengenai tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, Syekh Ismail Al-Minangkabawi menerima bai'ah dan tawajuh daripada Sayyid Abi Abdillah bin Abdullah Afandi Al-Khalidi. Pada waktu yang lain, Syekh Ismail Al-Minangkabawi juga menerima bai'ah dan tawajuh secara langsung daripada Syekh Khalid Al-Utsmani Al-Khudri. Dari mula nama inilah terdapat istilah Al-Khalidiyah dalam tarikat Naqsyabandi kerana Syekh Khalid Al-Utsmani Al-Khudri adalah seorang mujadid, iaitu pembaharu dalam tarikat yang sangat terkenal itu. Tercatat dalam sejarah bahawa Syekh Ismail Al-Minangkabawi adalah seorang ulama yang sangat kuat melakukan ibadah selain aktif beramal dengan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah dan tarikat Syaziliyah. Beliau aktif mengajar, mengarang, tilawah Al-Quran, pelbagai wirid dan zikir sama ada siang maupun malam sehinggalah beliau wafat di Mekah pada tahun 1280 Hijrah ataupun 1863. Saya Azim Fidaus bin Muhammad Hashim akan membentangkan tentang sumbangan penulisan Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Terdapat pelbagai karya Syekh
Ismail Al-Minangkabawi berupa kitab maupun risalah. Antaranya yang ditemui ialah Ar-Rahmatul Habitah fi Zikri Izmi Zati wa Rabitah yang diselesaikan pada 1269 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang tasawuf, khusus mengenai Rabitah secara mendalam. Kitab ini merupakan terjemahan sebuah karya murid beliau sendiri, iaitu yang bernama Syekh Hussein bin Ahmad Ad-Dasauri, yang meninggal dunia pada tahun 1242 Hijrah dalam usianya yang hanya 39 tahun. Daripada terjemahan kitab ini, kita banyak memperolehi pelbagai informasi tentang diri Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Selepas itu ialah Risalah Muqarranah Sembahyang, cetakan pertama oleh Mattaba'ah Al-Bahiyah Al-Mashriyah pada tahun 1309 Hijrah, dicetak atas zimah Umar bin Khatib Abdul Syamad Al-Jawi. Selanjutnya ada cetakan pertama yang dikombinasikan cetak dengan Bulughul Maram karya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani oleh Mattaba'ah Al-Miriyah Al-Kainah Mekah pada 1310 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang niat sembahyang. Yang ketiga ialah Kifayatul Ghulam fil Bayani Arkanil Islam wa Syurutihi. Terdapat pelbagai edisi cetakan, tetapi di antaranya yang dikenal pasti ialah oleh Mattaba'ah Mustafa Al-Halabi di Mesir pada 1340 Hijrah. Kitab ini ditashih oleh Haji Abdullah bin Ibrahim Al-Qadi di Mekah. Isi kandungan Kifayatul Ghulam fil Bayani Arkanil Islam wa Syurutihi membicarakan tentang fiqh bahagian rubu' ibadat. Selepas itu Al-Muqaddimatul Kubra allati tafra'at minhan Nuskatus Sughra dan Muqaddimatul Mutadbin. Dua-dua ini membahaskan tentang ilmu akidah Al-Sunnah wal Jamaah secara mendalam dan kandungannya yang membahas ilmu akidah secara mendalam. Yang keenam dan yang terakhir, Mawabib Rabil Falak Syarah Bintil Milak. Kandungannya membicarakan tentang tasawuf, merupakan terjemahan dan syarah Qasidah Al-Arif Billah Al-Qadi Nasiruddin Ibni Bintil Milak Asy-Syazili. Sebahagian besar kandungannya membicarakan tentang tarekat Syazliyah. Kitab ini termasuk dalam kategori kitab nadir yang telah lama tidak terdapat dalam pasaran kitab. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sewaktu Syekh Ismail bin Abdullah Al-Minangkabawi wafat, beliau telah meninggalkan dua orang anak yang menjadi ulama, iaitu Syekh Az-Zahari dan Syekh Muhammad Nur. Syekh Az-Zahari bin Syekh Ismail Al-Minangkabawi ketika wafat telah meninggalkan dua orang anaknya, iaitu Salim dan Ismail. Syekh Muhammad pula telah memperoleh dua anak perempuan. Salah seorang daripadanya telah menjadi isteri kepada Syekh Tahir Jalaluddin Al-Minangkabawi, iaitu tokoh tajwid yang sangat terkenal. Kedua-dua orang anak Syekh Ismail telah meneruskan aktiviti beliau, iaitu di rumah pusaka yang telah dinamakan Rumah Wakaf Al-Khalidi di Mekah dan telah menjadi tumpuan atau tempat berkumpul orang-orang yang berasal dari dunia Melayu, terutama Ikhwanut Tarikah dan kerabat Diraja Riau Lingga. Bahawa Rumah Wakaf Al-Khalidi di Mekah itu telah dibina dimulai oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi sendiri, dan sewaktu Raja Haji Ahmad bin Raja Haji ke Mekah pada tahun 1243 Hijrah bersamaan 1828 Masihi, beliau telah menghulurkan dana wakaf yang banyak kepada Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Dana wakaf tersebut telah kemudian diteruskan oleh beberapa orang kerabat Diraja Riau Lingga, para murid beliau. Murid Syekh Ismail Al-Minangkabawi daripada golongan elit kerajaan Riau Lingga sangat ramai, sama ada pimpinan tertinggi kerajaan, golongan cerdik pandai maupun golongan lainnya. Di antara mereka seumpama Raja Haji Abdullah yang di-Pertuan Muda Riau Lingga, Raja Ali Haji, pengarang Melayu yang sangat terkenal. Kesimpulan dari seluruh perbincangan bahawa tarikat Naqsyabandiyah, aliran Al-Khalidiyah di dunia Melayu dimulai oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi di Mekah. Kemudian beliau sendiri datang mendirikan pusat-pusat penyebarannya di Istana Pulau Penyengat Riau, di Istana Temenggung Ibrahim di Teluk Belanga, Singapura, di Kampung Semabur, Melaka, dan Kampung Upih di Pulau Pinang dan tempat-tempat lainnya. Itu sahaja dari kumpulan kami tentang tokoh Syekh Ismail bin Abdullah Al-Minangkabawi. Sekian, terima kasih.